Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan membaca surah Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak yang Ustaz kasihi sekalian, kita terus pada pembelajaran kita ya. Semalam kita sudah pun mula pelajaran tentang tajwid ya, tentang tajwid dan tajuk pada semalam ialah tentang hukum mad yang dibaca dengan kadar dua harakat. Okey, tajuk yang kita mula belajar ni ialah hukum mad, iaitu hukum-hukum tajwid mad yang dibaca dengan kadar dua harakat. Baik, apa itu mad? Mad apa maksud? Mad bermaksud bacaan panjang, ya. Mad bermaksud bacaan panjang. Okey, bacaan panjang. Bila bacaan panjang, kita nak baca berapa harakat? Berapa panjang dia tu kita nak baca? Tempoh panjang dalam hukum tajwid dia ada 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Jadi hukum yang kita nak pilih, yang kita nak baca, yang kita nak belajar ini ialah hukum bacaan panjang ataupun mad yang mempunyai kadar dua harakat saja. Dia ada dua harakat saja ya. Baik. Ada beberapa hukum tajwid yang akan menggunakan bacaan dua harakat. Yang akan menggunakan bacaan dua harakat selain daripada mad asli lah. Yang pertama ialah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Macam mana mad silah qasirah? Tunggu sekejap dulu. Kita sebut dulu. Pertama, bacaan mad silah qasirah. Dia akan baca dengan kadar dua harakat juga. Yang kedua ialah bacaan mad badal. Bacaan mad badal juga dibaca dengan dua harakat juga. Nanti kita akan tengok macam mana mad badal. Yang ketiga ialah bacaan bukan ayat ni, ini mad qasirah yang awal. Yang ketiga ada bacaan yang ketiga tak? Yang ketiga adalah bacaan mad iwad. Bacaan mad iwad. Bacaan panjang iwad. Iwad ni maksudnya dia nak berhenti, nak diberhentikan. Dia selalunya berada di hujung ayat macam ni. Baik, mad iwad. Dah berapa dah? Dah ada tiga. Pertama mad silah qasirah, yang kedua mad badal, yang ketiga mad iwad. Ada tak yang keempat? Ni buku muka surat apa ni? Buku muka surat 29, 30, 31. Buku teks Yang keempat adalah bacaan mad tamkin. Bacaan mad tamkin ini juga dibaca dengan kadar dua harakat. Okey, dah berapa dah kita jumpa? 4 dah. Bacaan mad dua harakat. Ada lagi tak? Tengok dalam buku teks. Oh, ada yang kelima, iaitu bacaan mad tabi'i di awal surah. Bacaan mad tabi'i di awal surah. Yang ni huruf-huruf muqatta'ah ni. Datang apa pula ada yang keluar ni? Ma hadha haiwan. Tayyib. Yang ni kita kena mad tabi'i di awal surah. Okey, dah 5 dah. Okey, ada lagi tak? Mad iwad, mad tamki, bacaan. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada. Jadi ada 5 tajuk yang berkaitan dengan ada 5 tajuk yang kita akan belajar, iaitu yang pertama mad qasirah. Ada mad, saya pula dah fikir lebih pula dah ni. Kita akan belajar berkenaan dengan mad qasirah. Yang kedua kita akan belajar tentang mad badal. Belajar mad qasirah.
Yang kedua tentang mad badal. Yang ketiga tentang mad iwad. Yang keempat tentang mad tamkin. Dan yang kelima tentang mad tabi'i di awal surah. Okey, ini adalah 5 tajuk yang mana di dalam minda kamu kena faham dan sedar bahawa kita akan baca 2 harakat. Kita akan baca 2 harakat. Kenapa kita tajuk ni ada? Sebab apa? Sebab kalau kamu lihat sepintas lalu di dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran, kita tak nampak pun bahawa seolah-olahnya kita boleh baca sambung. Kita boleh baca pendek. Seolah-olahnya kita boleh baca pendek. Tetapi dalam kelima-lima hukum mat ini, kita memang kena wajib baca panjang. Wajib dibaca panjang. Kerana kalau kita baca bacaan kita jadi pendek, dia akan menyebabkan maknanya lari. Makna perkataan itu lari. Jadi memang kita kena baca dengan bacaan panjang. Okey? Baik, faham anak-anak dekat sini? Baik, kita pergi kepada tajuk kita yang pertama dulu, iaitu bacaan mad silah qasirah. Okey, bacaan mad silah qasirah. Baik. Di sini terdapat ayat Al-Quran. Terdapat ayat Al-Quran di sini. Tentang mad silah qasirah ini terdapat ayat Quran. Okey, baik, saya nak cerita kat sini. Saya nak print screen sekejap ya. Saya nak print screen. Okey cantik. Okey cantik kat sini. Okey, sini boleh saya conteng. Okey, saya boleh conteng kat sini. Nak conteng red pen warna apa dah? Ada red pen. Okey, cantik, saya nak conteng. Baik. Kita baca hukum mad yang dibaca dengan qadar 2 harakat. Yang pertama ialah bacaan mad silah qasirah. Baik, kita faham dulu mad silah qasirah ni apa dia? Mad silah. Baik, mad silah qasirah ni apa? Okey, baik. Saya bukan nak melihat awak nak tahu, nak hafal yang ni. Saya nak melihat awak di sini. Awak tengok dulu dekat sini. Tengok 2 di sini. Tengok di sini. Okey. Tengok yang bertanda apa? Yang bertanda merah. Tengok yang bertanda merah. Awak tengok huruf apa yang bertanda bertanda warna coklat tu. Ini warna merah, ini warna coklat. Huruf apa tu? Ya, huruf itu ada huruf ha. Baik, huruf apa? Huruf ha. Ha ini adalah ha dhamir. Dhamir maksudnya ialah ganti nama. Ha ini ialah ha ganti nama, ha dhamir yang berbaris dhammah. Dhammah ini berbaris tu, yang hanya baris dhammah ni. Atau kasrah, yang ni baris bawah, bertemu dengan huruf berbaris. Dia bertemu dengan huruf berbaris. Maksudnya innahu ni bertemu dengan huruf baris kat sini. Yang ni hi ni dia bertemu dengan huruf baris kat sini. Sebelumnya juga huruf yang berbaris. Okey, sebelumnya juga huruf yang berbaris. Sebelumnya juga huruf berbaris. Oh, pening kepala kamu nak tahu. Pening kepala kamu nak cerita dia. Okey. Baik, Ustaz nak mudahkan kamu ya. Ustaz mudahkan kamu, Ustaz buat yang ni. Okey. Ustaz buat satu contoh. Mari kita baca. Sekarang ni kita tahu tadi ha ini adalah ha dhamir mad silah qasirah, ha dhamir. Okey, Ustaz akan baca di sini. Ni tulisan Arab ni. Quran pun dalam bahasa Arab. Jadi kita gunakan tata bahasa Arab untuk kita belajar Al-Quran. Hadza. Okey. Hadza kitabu Ahmad. Hadza kitabu Ahmad. Ini buku Ahmad. Okey, jadi tak ada apa lagi Kat sini tak ada apa lagi tajuk lah. Baik, saya nak lihat di bawah ni. Launuhu ahmar. Hadza kitabu Ahmad.
ini buku Ahmad. Ini buku Ahmad lah. Kata ada sebuah buku. Saya terlupa tak nak letak gambar di sini. Okeylah, saya cubalah letak gambar lah. Mana atas gambar ni? Mana gambar buku ni ikut gambar ini pun ikut gambar buku. Okeylah, cuba gambar buku Ahmad ni. Tengok buku Ahmad ni. Buku Ahmad ni. Lepas tu buku Ahmad ni. Ni dia. Ini buku Ahmad. Mana tak buku? Ini buku Ahmad. Boleh tak gambar buku je tu? Katakanlah lah yang ni buku Ahmad lah. Katalah ini buku Ahmad. Baik. Launuhu warnanya ahmar. Warnanya merah. Baik. Hu ni yang saya baca launuhu, ha ni yang terletak di hujung perkataan launu ni, di launuhu ni, hu ini adalah ha dhamir. Hu ini adalah ha dhamir. Ini yang saya nak masukkan dengan yang dimaksudkan di sini. Ini ha dhamir ni. Inilah ha dhamir. Okey. Ha dhamir ini boleh dibaca ataupun dia ada bunyi, boleh berbaris, sama ada baris dhammah ataupun baris kasrah. Baris dhammah ataupun baris kasrah. Okey, dia ada baris fathah tak? Ada baris fathah, tapi baris fathah dia tak bentuk macam ni. Dia bentuk kadah tu dia lah kalau saya nak tulis kat awak ni. Tu okey, saya tambah. Okey. Ni alif mana dia? Maaf. Awak tak naik. Awak kenapa tak masuk? Oi. Asyik. Sebab saya rakam, tak boleh. Aduh, kacaunya. Okey, patah balik. Kacaunya. Kacaunya dah hilang dah. Sudah hilang kacau saya. Kita hilang. Okey, sebab ni lau. Okey, nantilah saya boleh. Baik, launuhu ahmar. Warnanya merah. Nya ini, perkataan nya ni dalam bahasa Melayu sebut nya lah. Nya itulah dhamir. Dalam bahasa Arab dibaca adalah huruf ha. Ha dhamir. Huruf nya dalam bahasa Melayu nya. Nya, bukunya, wajahnya, kainnya, rumahnya, abangnya, nya, semua nya. Okey? Nya ni lah. Nya ni lah yang maksudnya ni. Nya inilah ha dhamir. Ini nya inilah mad silah qasirah. Inilah mad silah qasirah. Baik. Bila kita baca warnanya merah. Tak sedap lah kita baca. Kita kena baca warnanya merah. Warnanya merah. Baca. Bila kita baca warnanya merah, tak sedap. Dalam Al-Quran dia tak sedap bila kita baca warnanya merah. Kita sebut warnanya merah. Baik. Kita balik kepada contohnya tadi. Baik. Jadi mana dia? Okey. Jadi ha ni kita baca innahu kana bi'ibadihi khabira. Innahu kana bi'ibadihi khabira. Innahu kana bi'ibadihi khabira. Baik. Bacaannya adalah innahu. Baca panjang. Kana. Kana ini mat asli, tak apa kena baca. Panjanglah. Kana bukan kana. Kana bi'ibadihi khabira. Jadi dia dibaca dengan kadar 2 harakat. Inilah ha ni dhamir. Ha, ini pun ha. Baik. Contohnya, kenapa ini berbaris dhammah, ini berbaris
Kasrah. Ini kena rujuk kepada tata bahasa Arab. Nak ceritanya panjang. Tak habis sampai sampai pukul 12 lagi. Tak habis. Bacaannya tak habis. Jadi kita kena baca panjang. Jadi bermakna yang pentingnya awak kenal huruf ha ni. Ni ha ni. Awak kenal huruf ha ini, dah tahu dah ha ni maksudnya nya. Ini ha dekat situ. Ha dekat situ. Dia terletak di hujung perkataan. Dia terletak di hujung perkataan. Dia terletak di hujung perkataan. Dia takkan letak di awal perkataan. Di awal perkataan dia tak boleh. Takkannya di awal perkataan. Bukunya adalah nya tu diubah di awal perkataan. Tak boleh. Sebab dia ganti nama. Ganti nama terletak di akhir perkataan. Tekan yang ni. Terus ada buat keluar lagi. Baik, sekarang kita sambung. Okey. Okey. Ini dia. Ada banyak lagi contoh ya. Baik, kita baca. Hu baca panjang. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Ikut sama-sama. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa rahmatuhu. Kita baca panjang. Kalau wa rahmatuhu lakuntum, bacaannya menjadi tidak sedap. Bacaannya menjadi tidak sedap, tidak tajwid. Macam anak saya pula kejap ya. Anak saya pula nak tengok ni. Baik, kita sambung lagi baca di sini ya. Walahu azabum muhin. Ikut lagi bacaan. Walahu azabum muhin. Saya okey, baik. Baik. Yang akhir sekali. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik, ini adalah ha yang berbaris dhammah. Bacaan ha yang berbaris dhammah. Sama ada dhammah kah kasrah kah, itu adalah kerana tata bahasa Arab. Okay, kita ulang sekali lagi bacaan ha yang berbaris dhammah ini. Anak saya ni pula macam-macam lah waktu ni lah, dia nak cerita ni. Nak suruh tengok ni lah. Nak tengok apa? Terak? Terak patah. Ha? Terak patah. Terak patah? Terak patah. Terak patah pula. Terak patah. Terak patah. Terak. Cari sendiri. Baik. Baik, sekarang kita lihat pula huruf ha. Huruf ha yang berbaris kasrah ya. Huruf ha yang berbaris kasrah.
Saya keluarkan sini. Okey, saya boleh conteng lah. Baik. Kita mula baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ha berbaris kasrah. Ha baris kasrah. Hilah. Hilah jadi baik. Baik. Fa akhraja bihi dihi fa akhraja bihi minas samarat fa akhraja bihi minas samarat fa akhraja bihi minas samarat. Baik. Kuntum bihi tukadzibun. Kuntum bihi tukadzibun. Ini telah yang ketiga. Ibadihi wa huwal hakim. Ibadihi. Baik. Ini huruf apa ni? Ini tanda bahawa kita boleh berhenti. Mana dia? Mana kasar? Baik. Ibadihi wa huwal hakim. Ibadihi wa huwal hakim. Baik, Ustaz. Kalau kita nak berhenti pada mak silah qasirah pun kita kena berhenti dalam keadaan panjang ke? Ya, betul. Memang kita kena berhenti dalam keadaan bacaan panjang. Nak baca terus pun kena baca panjang. Nak berhenti pun kena baca panjang. Kerana apa? Kerana mat. Memang tajuknya pun adalah mat. Apa maksud mat? Mat ialah bacaan panjang. Bermaksudnya kalau nak berhenti pun kena baca panjang jugalah. Nak baca sambung pun kena baca panjang juga. Itulah bacaan mat. Baik, yang terakhir. Ahlihi masrura. Ahlihi masrura. Kalau kita baca panjang, kalau kita baca berhenti, dekat sini. Ahlihi masrura. Ahlihi masrura. Di sini pun ada satu bacaan hukum mat juga ni, iaitu mat iwaq. Mat iwaq di sini. Kalau nak berhenti kena baca ra, tapi kena baca panjang lah sebab ada alif sini. Ahlihi masrura. Ahlihi masrura. Sama ada bacaan sambung ataupun bacaan berhenti, kena baca panjang di tempat itu. Okey, kita baca panjang. Fa akhraja bihi minas samarat. Fa akhraja bihi minas samarat. Kuntum bihi tukadzibun. Itu kalau kita berhenti di sini. Di sini pun kita kena baca panjang di sini. Ibadihi wa huwal hakim. Itu bacaannya. Itu. Okey, itu bacaannya. Baik. Kalau kita baca panjang, faja'alahu. Kita berhenti. Tapi berhenti pun kena baca panjang. Ghusa'an ahwa wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin walahu adabum muhin.
kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baik, kita ulang semula. Hukum tajuk yang kita belajar ini ialah tentang hukum mat yang dibaca pada kadar 2 harakat. Bacaan panjang lah. Mat ni bacaan panjang. Ada berapa bacaan mat ni? Ada yang baca 2 harakat, ada baca 4, ada baca 5, ada baca 6. Ya. Yang kita nak cerita ni ialah ada 5, iaitu kita nak baca hukum mat yang baca dengan kadar 2 harakat. Baik, apa dia? Dia hukum mat dia pertama bacaan mat silah qasirah, yang kedua mat badal, yang ketiga mat iwad, yang keempat mat tamkin, yang kelima adalah apa ni? Apa dah lupa dah tadi. Apa mat mat tabi'i. Mat tabi'i yang dibaca di awal surah. Mat tabi'i. Apa tu bila sangat nak 32 ni. Baca mat tabi'i. Jadi saya ulang balik ya. Ada 5 tajuk yang berkaitan dengan bacaan mat ni. Bacaan mat yang perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Sama ada mat ini berada dia sama ada kamu nak berhenti di situ ke ataupun kamu nak teruskan bacaan ke, kamu wajib baca dia dengan panjang. Iaitu pertama bacaan mat silah qasirah, kedua mat tamkin, ketiga mat badal, yang keempat mat iwad, yang seterusnya ialah mat tabi'i di awal surah. Baik. Yang kita tumpukan pelajaran kita hari ini ialah satu saja, iaitu bacaan mat silah qasirah. Bacaan mat silah qasirah. Baik. Jadi kerja sekolah awak perlu buat ialah kerja sekolah yang perlu kamu buat ialah kamu saya akan cropkan di sini tajuk dia. Yang perlu buat iaitu awak akan apa pula dah kacau ni. Kamu akan salin dalam buku nota ni, salin kemudian tulislah dhamir yang berbaris dhammah atau kasrah bertemu dengan huruf berbaris sebelumnya juga huruf yang berbaris. Yang ni kamu, kalau kamu pandai, kamu terjemahkan dia ke dalam tulisan Rumi. Kalau kamu pandai lah. Kalau kamu tak pandai, kamu nak salin saja. Tak tahu nak baca, kamu salin saja, tapi kena salin dalam tulisan Jawi. Kenapa saya suruh salin terjemahkan dalam tulisan Rumi ni? Kalau kamu nak terjemah. Jadi kamu salin saja. Tapi lepas salin tu, kamu kena baca dekat saya. Boleh tak? Kamu salin, kamu nak kena baca dekat saya. Okey, saya akan bagikan kepada awak nota yang perlu awak salin. Kemudian awak salin, kemudian awak akan baca kepada saya. Okey. Ni salin yang ni, kemudian di sini pun awak akan baca kepada saya. Kemudian selepas awak salin, awak akan baca. Awak akan rakam bacaan kamu tu, kena hantar pada saya. Boleh? Boleh ke? Okey. Jadi pelajaran kita akan tamat di sini. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang terkurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf kerana bahasa saya tidak dapat tukar bahasa saya daripada bahasa orang utara. Ya, saya tidak dapat bertukar bahasa saya daripada bahasa orang utara. Sudah sebati dengan saya. Okey, baik. Harap-harap kamu faham bahasa saya. Terima kasih.